Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salatu wa atammus taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Rabbana yassirna wa la tu'assir 'alaina ya karim. Ya hadratan Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususan di mu'allifin al-kitab Habib Abdul Rahman Mustafa hafizahullah ta'ala wa musyayikhina ajma'in fi fawaidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini ataupun petanglah kalau dikatakan kita sambung lagi daurah fiqh mar'ah kita, di mana kita dah sampai kepada perbahasan berkenaan dengan tempoh haid, iaitu muddatul haid. Baik, kita baca teruslah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala salisan, pembahasan yang ketiga, muddatul haid, itu tentang tempoh haid, tempoh darah haid. Lil haidi muddatul dunya wa muddatul uswa wa muddatul ghalibatun wa huwa ma yu'abbaru anhu bi aqallil haidi wa ghalibihi wa absarihi. Maka kata Syekh, ini dia ada tempoh yang paling sedikit, ada tempoh yang paling banyak, dan ada tempoh kebiasaan. Baik, kita tengok tempoh sedikit. Muddatul dunya, tempoh yang sekurang-kurang, yang paling sedikit lah, yang paling bawah, minimum. Bahasa mudah. Aqallu muddatil haidhi hiya yaumun wa laylatun. Sekurang-kurang tempoh haid itu ialah satu hari satu malam. Ai qadru arba'in wa ishrina sya'an, yaitu pada 24 jam. Wa dhabituhu, dan dhabitnya kaedah macam mana kita nak tengok, al yazharu jamu ala zahiril farji bihaisu law udkhilat mutlah fi farjiha kharajat mulawwasah wa hadzal aqallu lahu suratan. Macam mana babit yang kata darah haid itu ada, iaitu apabila zahir faraj keluar, dia yazharu damu ala zahiril farji, keluar darah itu pada zahir faraj. Dia tak semestinya dia menitis. Dia tak semestinya menitis. Zahir faraj kita dah syarah dah semalam, iaitu lebih kurang satu ruas jari, 1/3 jari lebih kurang. Jadi kadang-kadang dia tak tua pun, dia tak menitis pun, dia tak mungkin ada, tapi dia ada dekat dalam tu. Cuma dia dah nak keluar dah hampir-hampir dah, dah menitis dah, dia keluar dah tapi hampir-hampir dah. Kaedah dia iaitu dengan cara memasukkan putunah ni tampas fi farjiha kharajat mulawwasah. Maka bila dimasukkan kapas, dikeluarkan, maka ada tanda-tanda pada kapas tersebut, ada darah, ada kesan darah pada kapas tersebut. Maka itu dikira tu, dikira darah tersebut dikira sebagai keluar tu. Dan 24 jam tu
tersebut. Wa hadzal aqallu lahu suratan. Dan tempoh yang minimum ni dia ada dua bentuk. Dia ada dua situasi. Al-ula an taraddaba muttasilan miqdara 40 wa 20 sa'ah. Iaitu situasi pertama, memang darah tu keluar bersambung-sambung 24 jam. Mana tak putus. Dalam 24 jam tu setiap jam, kalau dicek setiap jam, setiap 1 jam, setiap 1 jam tu, kalau dicek memang ada darah. Ataupun memang darah tu menipis. Setiap jam dia akan ada menipis. Dia tak mesti banyak. Dan yang syabab janganlah rasa pula. Janganlah bayangkan darah itu keluar macam air-air. Kalau macam air-air, itu kena pergi mustashfar tu. Kena pergi hospital tu. Dia keluar tu menipis gitu. Kadang-kadang setengah jam sekali, kadang sejam sekali. Dia bukan keluar macam air-air. Kan? Ganggu sahabat berfikir macam tu tak. Okay? Dia panggil muttasilan ni maksudnya setiap jam tu ada keluar. Setiap jam. Kalau dicek setiap jam ada keluar. Maka cukup sampai 24 jam. Itu salah satu bentuk situasi dia. Wasaniyah, dan yang situasi kedua, ad-dama mufarraqan. Dia melihat darah itu putus-putus. Yang tadi muttasilan. Dia sama-sama dia berturut-turut dan keluar. Jam tu ada tanda ada keluar. Maka cukup 24 jam. Itu yang pertama. Yang kedua ni mufarraqan. Mufarraqan maknanya dia terputus-putus. Contoh seperti situ, fatara sa'atan naqahan wa sa'atan daman walakin majmu'u sa'ati 24 sa'ah fi dhimni 15 yawman wa yu'addu kulluhu haidan kama sayati hadis anhu insya'allah. Sebagai contoh, kadang-kadang 1 jam tengok ada darah. Jam yang kedua tak ada pula. Lepas tu ada balik tu tak ada pula. Dia salah sendiri. Ada kadang-kadang keluar 2 jam. Lepas tu putus 5-6 jam. Tak ada keluar. Lepas tu keluar balik. Dia tak menentu dia keluar. Dia putus-putus. Maka setiap jam yang keluar tu mesti ditanda dan ditambah. Mula-mula katalah contoh keluar 2 jam. Lepas tu berhenti 3 jam. Lepas tu keluar balik 1 jam. Lepas tu 2 tambah 1 dah 3 jam. Lepas tu berhenti beberapa jam. Itu keluar lagi 2-3 jam. Jadi tambah. Maka cukup 24 jam. Dengan syarat 24 jam itu berlaku dalam 15 hari pertama. Memang lah boleh kita hukum sebab dah cukup 24 jam. Memang dah keluar sehari itu betul. Dah cukup dah. Baik. Tapi masalah yang berlaku apabila hari pertama keluar pula hari pertama tu 4 jam hari pertama. Contohlah kita ni 4 jam je. Lepas tu berhenti seharian berhenti. Besok tu baru keluar balik. Besok tu baru keluar balik. Adakah 4 jam ni direct kita boleh hukum sebagai haid? Itu persoalan dia pula. Berhenti solat memang kena berhenti solat. Dia kena tawakuf dulu. Dia kena tawakuf bila keluar darah. Dengan syarat sebelum dia tu dah ada 15 hari suci. Maka keluar darah yang sekarang ni boleh diiktibar sebagai haid. Iktibar belum boleh kata hukum haid lagi. Iktibar saja. Dia lebih zon, dia lebih kepada haid. Tapi bila keluar berhenti solat dulu. Tengok keluar tu 4 jam je. Lepas tu dia berhenti. Besok tu baru keluar balik. Dia dah jadi kuning. 4 jam tadi dah hukum macam mana? Praktikal yang berlaku. Lepas tu bila besok tu keluar macam tu juga. 4 jam juga hari kedua. Baru ada 8 jam.
Dah 2 hari dah keluar darah, tapi hari pertama lah 4 jam, hari kedua 4 jam juga. Baru 8 jam, 8 jam ni dah cukup. Belum 24 jam, belum. Bila belum cukup, walaupun 2 hari dah keluar darah, maka 2 hari tu belum haid lagi. Belum haid lagi. Dikira sebagai istihadah ke situ. Kenapa istihadah? Sebab salah satu syarat untuk kata cukup umur. Dia mula 9 tahun Qamariyah Takribiyah. Kalau kata lebih daripada tu, bila dia dah putus, tengok tambah dia belum cukup lagi 24 jam, baru 18 jam. Maka kalau tak solat ketika darah tu keluar tadi, kena diganti balik. Ganti dulu. Itu kalau tak ganti sekalipun, kena catat dulu. Kena catat. Nak tengok dia ihtimal kan, benda ni ihtimal. Nak kata kena solat, tak boleh juga, kerana ihtimal haid. Nak kata tak solat, tak boleh juga, sebab tempoh belum cukup. Tapi pada asalnya tokoh dulu, berhenti dulu, relax. Cuma tanda dia, catat dia dulu. Dah masuk hari ketiga pun baru 18 jam. Belum cukup 24 jam. Okey. Maka tahu dah lah, 18 jam tadi, dalam 3 hari ni tadi, darah tu masih lagi kita ukur sebagai istihadah. Dia ihtimal saja haid. Dia belum kata satu kata haid ni. Masuk hari keempat. Hari keempat, keluar lagi, kata hari keempat ni keluar lagi 10 jam. Maka campur 4, campur 10, maka dia jadi 28 jam. Bila jadi 28 jam, maka kat situ kita boleh hukum dah. Takkid dah kat situ bahawa itu sebenarnya haid, cuma dia keluar dia putus-putus. Dia keluar putus-putus. Jadi 4 hari ni tadi sebenarnya hakikat sebenarnya 4 hari ni haid. Tapi kita boleh confirm dia tu haid apabila capai hari keempat. Tapi hari pertama, hari kedua, ketiga kita tak boleh nak kata dia hukum haid satu patut lagi. Sebab apa? Dia pun cukup 24 jam. Melainkan masuk hari keempat, kita campur dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga tadi campur dengan hari keempat, cukup 24 jam ataupun lebih. Maka dikiralah dari hari pertama tu sebenarnya dah haid dah. Cuma dia keluar tak tentu. Dia keluar mufarraqan. Ini jenis masalah kalau haid tak menentu. Jadi jangan jadi pening lah. Jangan jadi sendirian. Kalau haid tak tentu. Keluar sikit je Ustaz, sikit. Sikit tu macam mana? Kadang-kadang ramai orang tanya soalan. Ustaz, keluar sikit-sikit. Sikit-sikit tu macam mana? Cerita dengan jam. Sikit-sikit tu berapa jam? Bila kita tanya, anda tanya balik semula, bila yang tanya macam tu kan, keluar sikit-sikit je lah, sikit-sikit je. Macam mana nak hukum? Jadi kita pun tanya balik, sikit-sikit tu berapa jam? Entahlah, saya tak tahulah berapa jam. Dia pun tak tengok hukumnya. Astagfirullah. Jadi jangan itu. Kalau ada dalam kalangan akhwat yang menghadapi masalah haid tak menentu jenis macam tu, perubahan cuaca dan sebagainya kan, antara banyak faktor yang anda sebut tadi, maka kena perhatikan betul-betul, kena ihtiyat betul-betul, kena betul-betul berhati-hati, kena catat betul-betul. Bak kata ni sebenarnya jangan sedek-sedek, jangan ambil ringan-ringan, gitu. Kena catat betul. Yang penting 24 jam tu capai dalam masa 15 hari yang pertama. Kalau dalam 15 hari pertama tu pun walau keluar darah setiap hari, tapi jumlah jam dia tu bila dicampur tak cukup 24 jam,
walaupun dia dah lebih daripada 15 hari, maka keseluruhannya itu semua dikira sebagai istihadah. Sebagai contoh, sebenarnya benda ni kama sayati hadis anhu insya-Allah. Maksud dia akan didetailkan selepas ni, tapi nak buka sikit. Supaya nanti yang depan tu nanti kita refresh dia. Contoh, dia keluar darah tu setiap hari keluar sejam je. Sejam, hari kedua sejam, hari ketiga 1 jam, hari keempat 1 jam. 1 jam, lepas tu dia berhenti. Lepas berhenti tu semua. Besok tu keluar lagi. 1 jam, lepas tu berhenti. Tu keluar lagi. Tu berhenti macam tu. Maka bila dicampur sampai hari ke-15 pun, bila dicampur baru 15 jam. Boleh cukup 24 jam lagi. Dari hari pertama dia keluar darah, sampai hari yang ke-15 tu, baru cukup 15 jam je. Tak cukup lagi 24 jam. Habis, dah sampai 15. Hari ke-16 keluar lagi. Hari ke-16 tu confirm dah kita hukum istihadah. Itu tak ada gilah dah tu. Hari ke-16 confirm dah hukum istihadah. Habis 15 hari pertama tadi keluar darah tu nak hukum macam mana? Hukum haid tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab tak capai pun 24 jam. Aqallul haid tu tak capai pun. Sebab dia baru 15 jam je. Dalam 15 hari itu baru 15 jam. Campur sekalipun baru cukup 15 jam je. Tak cukup lagi 24 jam. Maka keseluruhan hari itu tadi, keseluruhan 15 hari pertama tu, semuanya istihadah. Tapi ramai orang, bila dia tengok darah, maka dia kata tu haid. Itu masalah. Terus dia tak salah. Terus dia tak musuh. Memang pada praktikal tengok darah memang tawakuf dulu. Tapi bila dah berlaku masalah jenis macam ni, maka terus dia kena cari hukum. Hukum dia macam mana? Bila dah sampai hari yang ke-15, stay lagi, masih tak cukup lagi 15 jam, maka confirm kat situ semua tu istihadah. Bila kalau kata semua tu istihadah, ada solat yang ditinggalkan dalam 15 hari tadi, kena qada balik. Kalau puasa kan dah qada balik puasa. Tapi ramai yang ambil sambil dulu perkara tu. Okay? Asal dia tengok je darah tu, walaupun sikit, maka dia terus dikira sehari. Itu tak betul. Itu tak betul. Yang kalau sedikit kira sehari, itu nifas. Itu bukan haid. Sebab nifas, aqallu nifas lahzah ataupun nuqtah, titis. Keluar titis je nifas, maka dikira sehari. Itu nifas. Nifas dia lain sikit daripada haid. Haid dia kena pakai jam. Kalau nifas, dia kira sikit tu pun dia dah kira sehari. Itu beza nifas dengan haid. Okay? Baik. Kita tengok pula. Al-muddatul quswa. Tempoh maksimum. Tadi itu minimum, ni maksimum. Wahia aksarul haidi, iaitu tempoh paling banyak haid. Fa aksaruhu 15 yawman bilayaliha. Dan tempoh haid paling banyak ialah 15 hari 15 malam. Al-muddatul ghalibah, dan ada pun tempoh yang kebiasaan. Wahia ghalibu muddatil haidi inda nisa'i 6 ayyamin atau 7 ayyamin. Maka kebiasaan, tempoh yang kebiasaan ghalib. Kebanyakan orang perempuan, tempoh haid dia ialah 6 ataupun 7 hari. Itu kebanyakan dia macam tu. Kebiasaan. Kebiasaan haid begitu. Kebiasaan orang perempuan yang kedatangan haid ni 6 hari ataupun 7 hari. Wa dalilu ala hadhihi taqadir, dan ada pun dalil bukti nak kata adanya qada-qada ni tadi, pada quswa, pada adna, pada ghalib ni tadi ialah istiqra'ul imam Syafi'i ay tatabbu'ul hawadis wal wujudi wa qad wajada waqa'i asbataha. Maka ada pun dalil yang mengatakan adanya qada-qada ni tadi ialah atas istiqra' Imam Syafi'i. Istiqra' ni makna dia kajian lapangan dia.
Berdasarkan dia tatabuh. Tatabuhnya makna dia betul. Dia tengok betul, dia pergi kaji betul-betul tentang keadaan-keadaan dan situasi-situasi yang berlaku kepada orang perempuan zaman dia tu, Imam Syafi'i. Dan memang berlaku pun. Waqa'i makna dia berlaku pun perkara-perkara yang dikaji tu. Memang berlaku pun. Sampai zaman kita pun berlaku lagi benda yang sama. Waqi' dia memang berlaku begitu. Jadi itu satu. Dan ada juga orang yang tanya, habis kenapa pula bukan yang kita ni daripada Quran hadis kalau kita punya sumber? Oh, tanya balik. Dalil ni adakah Quran hadis saja? Mana tanya antum semua? Dalil ni Quran hadis saja ke? Siapa nak jawab? Jawab lah apa? Tak Ustaz. Itu dari lain. Kias, ijma', istihsan semua. Dan adakah istiqra' Imam Syafi'i ini boleh diambil kira sebagai dalil? Persoalan. Ini kita bahas. Kita bahas. Dengan mazhab lain pun kita bahas. Kalau pergi pada mazhab Hanafi dia ambil betul-betul daripada dalil hadis. Sekurang-kurang haid ialah 3 hari 3 malam. Maksimum haid 10 hari. 10 hari 10 malam. Boleh buka dalam kitab Al-Hidayah. Ataupun kita kitab mazhab Hanafi yang lain pun ada. Cuma khilaf sikit je. Imam Abu Hanifah dengan Imam Abu Yusuf ada khilaf sikit. Abu Yusuf kata kalau 2 hari pun boleh dikira. Ada khilaf sikit tu je. Tapi kaul Imam Abu Hanifah dengan kaul Imam Muhammad Syabani sama 3 hari. Kaul Imam Abu Yusuf dia ada kaul dia yang kedua mengatakan kalau 2 hari tu juga tak boleh dikira sebagai aqallul haid. Itu mazhab dia. Berdasar ada dalil hadis dia. Kita ni ada juga dalil hadis. Dan bukan sekadar dengan dalil hadis sahaja. Carilah hadis cerita pasal haid tu sampai 15 hari. Tak ada, orang tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Sebabnya ini berdasarkan daripada istiqra' Imam Syafi'i. Persoalan, boleh diguna pakai ke istiqra' Imam Syafi'i itu sebagai dalil? Apa boleh jawab? Itu sebut sini dalil kan. Syekh sebut sini dalil dia ialah istiqra' Imam Syafi'i. Baik, soalan ni. Istiqra' Imam Syafi'i itu boleh jadi dalil. Kita bahas sikit lah. Ni dia ada kaitan usul fiqh, dia ada kaitan sikit usul kawaid semua. Kalau huruf ma'adah Ustaz boleh tak? Al-adah mahkamah. Boleh. Betul dah. Itu salah satu kaedah yang Imam Syafi'i letak. Al-adah tu muhakamah kan. Kaedah dalam usul mazhab Imam Syafi'i ada. Adab dia jadi hukum. Al-adah tu muhakamah. Adab dia jadi hukum. Sebab tu kaedah istimat Imam Syafi'i kata adab dia jadi hukum. Sebab tu berlaku juga kat Malaysia. Adab di Malaysia banyak yang jadi hukum. Malah sampai keluar pula pepatah adat tu. Adat bersadi syarak bersadi kita mubah. Syarak mengatur adat menurut tu. Okey. Itu satu betul dah tu. Itu salah satu. Satu lagi ialah dia guna kaedah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ni berdasarkan apa? Ada suatu hadis Nabi. Nanti kita jumpa dah tu. Iaitu berkenaan dengan sekurang-kurang tempoh suci ialah 15 hari. Sekurang-kurang tempoh suci ialah 15 hari 15 malam. Maka mukhalafah dia dari situ, mafhum mukhalafah di situ ialah paling banyak haid 15 hari. Kenapa? Kerana dalam satu bulan ada 30 hari. Maka dibagi dua macam tu. 15 tu memang dah ada suci. Itu memang ada dalil dia. Maka mukhalafah daripada tu, mafhum mukhalafah dia, maka dia pakai 15 hari lagi maksimum untuk haid. Itu datang daripada situ. Mafhum mukhalafah.
Siapa yang ambil usul fiqh 2 tu mungkin jumpa dah kaedah ni. Mazhab kita Syafi'i dia pakai 2. Mantuk dengan mafhum. Mafhum ada 2. Mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Kalau dalam mazhab Hanafi dia ada 4. Dilalatul iqtidah, dilalah tu, dilalah yang 4 tu. Itu kaedah ada. Kemudian kedua-dua tu berbahas pula pasal tafsir hujmanan macam-macam lah. Itu semua usul fiqh. Itu semua usul fiqh. Untuk dalam nak memahami dalil Quran hadis itu sendiri, maka keluarkan pula pecahan lagi daripada Subhanallah. Itu Allah SWT bagi kepada mereka. Maka kita pakai. Baik. فإذا عرفت ما تقدم فإذا رأت المرأة دما أقل من هذه المدة فإنه يعد دم فساد واستحاضة. Maka saya sebut dah, jika kita faham yang kita sebutkan tadi, tempoh minimum haid sehari semalam, maksimum haid 15 hari 15 malam, tempoh ghalib 6 atau 7 hari. Maka jikalah seorang perempuan itu melihat darah kurang daripada tempoh yang sekurang-kurang haid tadi, kurang lagi daripada tempoh minimum, makna bawah daripada 24 jam, tak cukup 24 jam lah bahasa mudah dah, yu'addu dama fasadin wa istihadatin, maka dihukum sebagai darah fasad atau darah istihadah. Saya sebut jelas dah tadi. Wa idza ra'atil mar'atu dama ba'da muddati aksaril haidi ay aksara min 15 yawman bilayaliha u'tudirat hadhihi al-mar'atu mustahadatan ikhtalata tuhraha bil haidi faturaddu ila ihdas suwaril mustahadati sab'in lati sayatul hadisu anha bidars sabi' indal hadisi 'anil mustahadati fil haidi. Saya sebut dah. Dan jika seorang perempuan tu melihat darah lebih daripada tempoh maksimum, iaitu jika lebih daripada 15 hari, maka diiktibarlah orang perempuan itu sebagai berlaku istihadah padanya, iaitu telah bercampur-campur suci dan juga haid. Telah berlaku suci dan juga haid itu bercampur-campur. Maka akan kita lihatlah, kita akan hukum dia tu melihat kepada salah satu daripada 7 situasi. Ihda suwaril mustahadatis sab'in. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, orang yang istihadah pada haid ni ada 7 situasi. 7 bosku. Banyak tu. Nak kata detail tak detail istiqrah macam ni. Detail. Sangat detail. Dia bukan sekadar pandang pada dalil, tapi dia lihat pada wakil. Dia lihat kepada wakil. Dan kaedah yang dilihat pada wakil juga lah menjadi salah satu daripada kaedah penting dalam nak mengeluarkan fatwa. Iaitu mesti waqi'iyah. Fatwa itu sifatnya mesti waqi'iyah. Iaitu melihat kepada setempat tersebut. Kadang-kadang antum fatwa dekat Jordan, tak boleh fatwa. Ada beberapa fatwa di sana tak boleh buat Malaysia. Contoh, hujan lebat kat Jordan tu ubat jamak. Kat Malaysia nak buat macam tu kena katuk dengan orang kampung lagi. Tak kena. Sebab wakil dia tak jadi begitu. Sebab kita memang sama mazhab Syafi'i, memang ada pendapat tu dalam mazhab Syafi'i, tapi wakil kesesuaian tempat tu tak membolehkan kita nak mengetengahkan fatwa tu. Jangan pandai bagus, tapi jangan buat memandai-mandai. Pandai bagus, tapi jangan memandai. Itu pesanan anak. Sebab ada senior anak lah. Pasal anak tahun 1, tahun 2 tu dia tahun 3, tahun 4. Dia kiri dia. Jadi dia balik Malaysia, dia bawa yang cerita pasal jamak dalam solat tu. Jamak solat ketika hujan. Dia bawa dan dia pimpin dia punya surau dia. Dia balik dia jadi orang surau lah. Jadi dia jadi imam dekat surau pasal perumahan tu. Bila hujan lepas, maka dia buat solat jamak. Ambil kau kena panggil orang. Bahar lah. Jadi janganlah kau tahap macam tu. Memang fatwa Syafi'i, anda tak lagi. Itu fatwa mazhab Syafi'i. Tapi wakil. Melihat pada wakil. Itu bahar waktu lah.
Ini pun sama lah kita tengok kat sini. Maka ada 7 keadaan orang yang istihadah. Nanti kita akan syarah yang lebar yang akan kita dekat dalam Darsus Sabi', pengajian ataupun bahagian yang ke-7. InsyaAllah. Rabi'an, kita tengok pula apa bahasan kecil kat sini, iaitu sifatul damil haid, sifat darah haid. Ini salah satu perkara yang nak kena faham. Okey, sebelum kita masuk pada bab sifat. Jadi di sini kita dah cerita dah 3 syarat daripada 5 syarat haid. Kita dah cerita 3. Kita dah cerita 3 daripada 5. 3 apa? Dia ada formula tu. Umur, jam, hari. Kita boleh cerita 3. Umur maksudnya mesti cukup 9 tahun qamariyah taqribiyah dan ke atas dan lebih. Baru darah tu boleh diiktibar sebagai haid. Kemudian jam, iaitu cukup 24 jam. Hari tidak lebih daripada 15 hari. Tidak lebih daripada 15 hari. Maka kalau cukup 3 syarat ni tadi, kita boleh kira sebagai haid. Nanti kita buat lagi 2 syarat. Baru betul-betul letaklah nak kata haid. Ni syarat untuk nak kata darah yang keluar tu darah haid, dia kena cukup 5. Sekarang ni kita dah cerita 3. Iaitu umur, tempoh minimum, tempoh maksimum. Kalau melengkapi syarat yang 3 ni tak langgar, maka dikira sebagai darah haid. Nanti kita akan tengok lagi 2. Kita tengok pula sifat. Ni sifat. Saya masuk berkenaan dengan sifat darah. Rabi'an sifatul damil haid. Yang keempat iaitu sifat darah haid. Sifat ni penting ke tidak? Penting. Sebab apa? Dalam kaedah mazhab kita Syafi'i, dia mengutamakan kaedah tamyiz daripada kaedah adat. Apa itu kaedah tamyiz? Kaedah tamyiz ni itu kaedah cerah. Boleh kita beza warna. Kita boleh beza sifat. Maka yang pekat haid daripada yang cair. Yang berbau dikira haid daripada yang tak berbau. Yang nafinan wa qad yakunu nafinan. Baik. Saya sebut kita sifat darah haid ni pertama ialah kehitam-hitaman. Sawadun. Kehitam-hitaman. Dia merah tu pekat tu. Kadang-kadang merah tu ada berjalur hitam lagi. Nak kata berjalur hitam tu macam mana? Bila letak dekat pintil lainnya ataupun dekat kapal darah haid tu, dia bergelung tepi dia tu, bergelung hitam. Yang merah yang bergelung hitam ataupun merah pekat, merah kehitam-hitaman ni lebih kuat sifat dia daripada merah sahaja. Yang kedua humrah, merah sahaja, merah cerah tu. Satu yang kedua. Yang kedua merah. Yang ketiga syukrah. Syukrah ni makna dia merah. Kalau bahasa Indonesia dia panggil merah lobang. Merah pudar. Merah pudar. Merah pudar ni bahasa mudah kita nak faham coklat. Dia bukan macam coklat warna kayu tu. Tak boleh lah nak kata sifat dia tu. Dia merah dia tu merah pudar, bukan warna merah yang macam darah biasa. Kalau merah darah biasa tu, itu humrah. Ini syukrah ni maksudnya merah pudar. Merah macam coklat-coklat. Maka tu tahap ketiga. Tahap yang keempat sufrah. Sufrah ni kuning. Kuning. Kadang-kadang kuning tu pula ada beberapa pecahan lagi. Kuning yang ada jalur hitam. Kuning yang ada jalur merah. Itu lebih kuat daripada kuning sahaja. Tahu? Boleh tengok dalam Google pun ada. Hantar Google sikit, baru cari Google Image tu dia tunjuk. Contoh-contoh darah haid. Ada? Hantar boleh tengok lah. Anda kalau dalam slide yang anda punya slide tu ada. Anda bawa masuk gambar-gambar tu. Ni macam ni, ni macam ni. Ni lebih kuat daripada yang ni. Ni lebih kuat daripada yang ni. Wal kudrah. Kudrah ni mana ada keruh.
Wahia mabaina asfar wal abyad, iaitu dia antara kuning dan juga putih. Wa qad yakunu damu saqinan, dan kadang-kadang darah tu kental, saqin, berat ni kental, kentul. Wa qad yakunu natinan, dan kadang-kadang dia cahaya macam tu je. Tu. Idza arafta ma taqaddama fa'lam anna al-asahha min aqwali a'immatina asy-syafi'iyyati anna al-qudrah was-sufrah haidun. Lima rawal Bukhari anna an-nisaa kunna yab'athna li sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bil turjati fiha kursuf, yaitu fihi sufrah, fatakulu la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda. Baik, kita tengok situ. Jika kita dah tahu daripada yang tadi, maka jelaslah pada kita daripada pendapat-pendapat imam-imam dalam mazhab kita Syafi'i, ini mazhab Syafi'iyah kita, bahawa darah kuning dan juga keruh itu boleh dikira sebagai haid. Berdasarkan daripada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, yang mana datang beberapa orang perempuan bertanya kepada mukminin kita Sayyidah Aisyah berkenaan dengan dia bawa turjah dekat situ, firqah, macam mana nak kata, kain lah, perca kain, bahasa mudah, perca kain, perca kain, yang mana pada perca kain itu adanya kursuf kat sini, kesan darah yang kekuning-kuningan tu, kursuf. Itu sufrah tu lah, saya sebut dah situ, sufrah. Fatakul, maka kata Sayyidina Aisyah, la ta'jalna, jangan kau terburu-buru nak kata haid tu dah berhenti. Bila tengok darah yang kuning tu, jangan terburu-buru kata darah haid yang berhenti. Relax dulu. Hatta taraina, sehingga kamu melihat sungguh-sungguh qassatal bayda, iaitu cahaya putih. Bila tengok putih betul-betul, baru suci. Tapi kalau kata masih lagi ada tanda-tanda kekuning-kuningan macam itu ataupun pegang macam itu, maka dia masih dikira sebagai haid. Itu berdasarkan daripada hadis dia tadi. Okey. Baik. Maka kat bawah tu ada noktah pada kaki tu kan. Ya, ada perbahasan sedikit. Anda tak nak baca banyak lah, tapi anda ringkaskan je. Hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Aisyah ni tadi, dia ada khilaf dengan satu lagi hadis daripada Ummu Atiyah, daripada Sayyidina Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ni dia meriwayatkan bahawa kunna la na'udu sufrah wal qudrah syai'an, sungguhnya kami tidak mengira kuning dan juga keruh itu sebagai darah haid. Cuma kita jawab, dia berlaku dalam lidah yang itu kan, berlaku dalam masyarakat itu. Maka dua hadis ni tadi berlaku pertentangan. Satu hadis daripada Sayyidina Aisyah kata itu ialah haid berdasarkan mafhum. Haid itu berdasarkan mafhum. Mafhum macam mana? Sayyidina Aisyah kata jangan terburu-buru untuk solat, tunggu dulu sampai putih betul. Itu daripada mafhum situ kata bahawa kuning yang dibawa dalam perca kain tadi itu masih dikira sebagai haid. Itu daripada Sayyidina Aisyah punya hadis. Baik, tengok pada hadis yang Ummu Atiyah pula, dia sebut bahawa sesungguhnya kami tidaklah mengira kuning itu dan juga perang itu sebagai darah haid. Maka berlaku tak ta'arud, tanakut, berlaku tanakut pada hadis ni tadi. Maka kita kena jawab. Kita tengok wajah dilalah dia. Yang mana dilalah dia, mana dari sudut kedalilan dia, hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Aisyah itu lebih kuat. Kenapa? Kata-kata Sayyidina Aisyah itu lebih kuat lagi. Kenapa? Sebabnya mula zaman Sayyidina Aisyah dengan Nabi lebih banyak daripada orang perempuan yang lain.
Itu jawapan. Sebabnya dia umur mukminin isteri Rasulullah. Maka memang duduk sama Rasulullah. Duduk rumah Rasulullah, tidur sebantai dengan Rasulullah. Jadi dia lebih lagi memahami benda-benda yang private. Maka dengan sebab itulah dalam mazhab kita Syafi'i hukum bahawa darah haid ni dah ada 5. Dengan secara umum ada 5 tahap. Hitam, merah, coklat, kuning, perak. Kemudian nanti dia sebenarnya ada pecahan lagi. Hitam saja, hitam betul-betul. Dengan merah ke hitam-hitaman, mana lebih kuat. Itu dia pecah-pecah dah tu. Tapi secara umum dia begitu. Ikut tahap dia. Okay. Sebab anda pernah jumpa dalam satu kitab mazhab kita Syafi'i, tulisan apa Melayu kita juga, ulama Qurani kita silap. Lupa dah kitab tu perut masail. Dia cerita lagi detail. Dia maksudnya macam mana? Dia bukan sekadar 5 ni. Dia ada 20 lebih. Detail. Hitam pekat lebih kuat daripada hitam kemerah-merahan. Hitam yang kemerah-merahan yang bertopok hitamnya lebih kuat daripada yang berjalur merah, berjalur hitamnya. Dia lebih daripada 20. Dia describe betul-betul. Memang betul-betul satu-satu, sebutir-sebutir. Yang ni lebih kuat daripada ni lebih kuat daripada ni lebih kuat daripada ni lebih banyak. Lebih daripada 20 kata saya. Jadi itu pecahan lagi lah. Itu kalau pada detail. Secara umum kita tengok sini 5. Hitam, merah, coklat ataupun merah kuda tu. Kemudian kuning, kemudian perak. Gitu baik. Itu kita tengok berkenaan dengan sifat dia. Okey. Kita pergi lagi lah. Kita habiskan darsus ni insya-Allah. Belakang ni ada latihan saja ni. Kita akan masuk darsus salis lah. Okey, kita settlekan darsus ni malam. Khamisan, yang kelima. Ad-damul ladzi tarahul hamilu. Darah yang dilihat oleh orang perempuan yang hamil. Iza ra'atil hamilu daman yasluhu an yakuna haidan bi an balagha yawman wa laylah fal azharu min aqwali imamina Syafi'i radhiyallahu anhu annahu haidun li'umumil adillati fi i'tibarihi dama haidin ka qawlihi ta'ala qul wa aza wa qawlihi alaihi salam inna damal haidi aswadu yu'raf. Baik. Dalam mazhab kita Syafi'i, darah yang kedua yang dilihat oleh orang perempuan yang hamil dihukum sebagai darah haid jika cukup syarat haid. Faham tak? Inilah zahir qaul Imam Syafi'i. Adapun pendapat dalam mazhab kita Syafi'i yang lain oleh beberapa ulama yang Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i sendiri, dia ada Syafi'iyah, pendapat ashabus Syafi'i. Mereka mengatakan bahawa laisa bihaidin. Itu bukan haid. Itu pendapat yang kedua dalam mazhab kita Syafi'i. Maka apabila bertemu dua ni tadi, kita utamakan azharu riwayah. Ini istilah dalam mazhab kita Syafi'i. Azhar itu ialah pendapat yang lebih zahir lagi dinisbahkan kepada Imam Syafi'i itu sendiri. Nak jumpa benda ni boleh tengok dalam album pun boleh. Dalam Mukhtasar Muzani pun ada. Itu pendapat-pendapat zahir Imam Syafi'i sendiri. Sebab Imam Muzani ni anak murid dia memang dia riwayat seperti apa yang Imam Syafi'i sebut dalam Mukhtasar dia tu. Sebabnya Mukhtasar Muzani ni
Dia ikhtisarkan kitab Al-Imam Syafi'i itu, dia mudahkan, dia ringkaskan. Dan kahwin gini-gini juga. Orang tu nak buka. Soalan dan bahasa dia pun bahasa lama. Bahasa tahun 200 Hijrah tu. Memang agak payah sikit lah cara pengistilahan dia tu, cara pengistimbat dia tu agak sikit sukar. Melainkan kalau kita betul-betul kuasai ilmu alat banyak, ilmu alat kita strong, ilmu bahasa, ilmu usul kita strong, insya-Allah kita senang nak faham. Kita besar tu. Kita lama. Kita yang mutaqaddimin. Kita mudah kita nak fahami, kita mutaakhirin. Kita mutaakhirin ni dia mula daripada zaman Imam Nawawi tu 600 hijrah ke bawah. Itu dah mutaakhirin dah tu. Mutaakhirin kalau dalam mazhab Syafi'i, mutaakhirin ni dia mula daripada Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Ramli bawah lagi. Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu guru dia tu ada 600 hijrah ke bawah tu dia panggil mutaakhirin. Mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i sampailah Imam Ramli, Imam Abdul Hajar, Imam Ali, Imam sebagainya itu semua. Sampailah zaman kepada kita ni. Itu dia panggil mutaakhirin mazhab Syafi'i. Baik. Maka jelas disebut bahawa darah yang keluar oleh orang perempuan yang hamil tu, orang perempuan mengandung tengok keluar darah. Maka keluar darah yang keluar itu dikira sebagai darah haid dengan syarat cukup syarat haid. Jika cukup syarat haid maka dikira sebagai darah haid. Kalau tak cukup darah haid maka dikira istihabah. Maka dikira istihabah. Kerana jelas daripada dalil Al-Quran tu dan juga dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca lagi. Sadisan, yang keenam. An-naqa'u mutakhallidu baina dima'il haid. Ini satu tajuk sangat di malam ni. Mungkin yang ni yang tu kena bagi fokus lebih sikit. Sebab dia agak pening sikit benda ni. An-naqa'u mutakhallidu baina dima'il haid. Naqa' ni makna dia suci. Suci yang menyelangi antara dua darah haid. Beberapa darah haid, maka ada selang tengah-tengah. Maka selang ni dia ada dua istilah. Boleh tambah situ satu lagi, dia namakan fatrah. Fatrah, yang keduanya naqa'. Boleh kena beza sikit. Fatrah ni ialah senggang yang berlaku tetapi darah masih keluar. Jika dimasukkan kapas, masih ada darah. Itu dia panggil fatrah. Itu dia panggil fatrah. Dia ada darah tapi darah tu tak menipis je. Keluar dah tapi tak menipis. Itu dia panggil fatrah. Itu bukan naqa'. Naqa' ni bila dimasukkan kapas memang tak ada darah pun. Tapi selepas daripada itu, sehari selepas itu, 2 hari selepas itu, 3 hari ke, bila dimasukkan kapas balik ada darah. Jadi kena beza sikit lah yang dinamakan sebagai fatrah dan juga naqa'. Kalau buka dalam kitab Tuhfatul Ahwazi itu oleh Maulana apa tu, yang dari Sitaling tu, Maulana Mansur nama dia. Kalau buka dalam kitab pink dia tu, tebal kitab dia, Kitab Ahwazi tu, ada cerita bab fatrah dengan bab naqa' tu. Dia ada perbezaan, dia detailkan sikit. Naqa' ni bila kita cek memang tak ada darah. Memang tak ada darah. Tapi dia menyelangi antara darah pertama dengan darah yang seterusnya. Contoh hari pertama keluar darah, hari kedua tak keluar, masuk kapas pun tak keluar, hari ketiga keluar balik semula darah, maka hari kedua tu dia panggil naqa'. Sebab tu tak turun darah. Tapi kalau hari pertama keluar darah, hari kedua tak turun darah, tapi bila masukkan kapas ada darah, maka itu dia panggil fatrah. Itu dia panggil fatrah. Dan fatrah ni boleh berlaku dalam jam. Dalam sehari itu dia tak semesti 24 jam setiap jam tu keluar. Pukul 8 sampai pukul 10 keluar. Tu fatrah aizah, silap. Tu fatrah Ahwazi lah. Tu fatrah aizah. Fatrah Ahwazi itu kita hadir kita. Tu fatrah aizah. Terima kasih. Contoh daripada pukul 8 sampai pukul 10 keluar darah. Lepas tu pukul 11 sampai pukul 12 tak keluar darah. Lepas tu pukul 12 sampai pukul 3 keluar balik semua darah. Maka yang tak keluar daripada pukul 10 sampai pukul 12 tu tadi, itu dikira sebagai fatrah.
Dia ada darah. Bila kita masukkan kapah ada darah. Tapi dia tak turun. Dia tak menitis. Itu saja. Tapi dah keluar dah. Darah tu dah keluar daripada dalam rahim tu dia dah keluar dah. Dah pergi sampai ke cervix sebagainya dah. Cuma dia tak menitis. Itu dipanggil sebagai fatrah. Baik. Contoh saya sebut sini. Iza ra'atil haidu yawman daman wa yawman naqa'an aw sa'atan daman aw sa'atan naqa'an wa hakaza fala khilafa fi mazhabi anna ayyami dami haidun. Jika seorang perempuan itu melihat satu hari darah, kemudian besok dia tu tak turun, tak keluar darah, naqa', ataupun 1 jam keluar darah, jam yang kedua tak keluar pun darah, tak turun pun darah tu, tak keluar pun, naqa' lah, berlaku naqa'. Maka tidaklah khilaf dalam mazhab kita Syafi'i apabila hari ataupun jam yang keluar darah tu dikira sebagai haid. Darah tu pula maka itu haid, itu tak ada khilaf. Wala khilafa annaha iza ra'atin naqa'a yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalliya wa tasuma. Dan apabila berlakunya naqa' ini tidak ada khilaf juga. Bila berlakunya naqa', wajib kepada orang perempuan tadi untuk mandi wajib dan solat macam biasa dan kena puasa macam biasa. Sebab naqa' tak turun darah. Wa yajuzu li zawji waquha, dan harus kepada suami untuk menyetubui isterinya yang dalam keadaan naqa' tersebut. Itu tidak ada khilaf. Sebab memang tak ada darah. Darah tak turun pun. Cek memang tak ada darah dah. Maka mandi wajib lah. Kena solat macam biasa, kena puasa macam biasa. Lianna zahira baqa'u tuhri wa adamu mu'awadati dami. Kerana zahir dia, baqa' ni kekalnya suci dan tidak adalah pengulangan darah. Makna darah tu tak keluar balik. Itu pada zahir macam tu. Itu pada kebiasaan. Wa ikhtalafu fi an-naqa'il ladhi yakunu baina damayn haidhi. Dan berlakulah khilaf. Yang kita sebut tadi, ittifaq tu tidak ada khilaf tadi ialah apabila pada hari yang ada darah maka dikira haid, hari yang tak ada darah dikira sebagai suci. Naqa', maka hari yang naqa' ialah suci. Itu tak ada khilaf. Maka bila suci kena mandi, kena salat macam biasa, kena puasa macam biasa. Dan harus pada suami dia untuk menyetujui isteri tersebut. Kerana zahir dia begitu. Zahir dia ialah suci. Dan tidak ada mu'awadah, tidak ada pengulangan darah terbalik. Tapi yang berlaku ialah akan berlaku dah khilaf apabila naqa' tu berlaku diapit oleh dua darah. Ini berlaku khilaf kat sini. Macam mana nak kata tu? Hari pertama keluar darah, hari kedua naqa', hari ketiga keluar balik. Jadi hari kedua yang naqa' ni macam mana nak dihukum? Ini yang dikata khilaf ni. Kalau tak keluar balik hari ketiga, itu tak jadi masalah. Teruskan, dah mandi, dah puasa, salat sebagainya. Mana dia haid sehari tu je lah. Hari pertama tu je lah. Tapi masalah sekarang ni berlaku ialah apabila adanya dia keluar beberapa hari, lepas tu berhenti beberapa hari, kemudian keluar balik. Bila keluar balik ni yang berhenti tadi tu nak hukum macam mana? Wal azharu, dan zahir daripada qaul Imam Syafi'i juga, annahu haidun bi syurutit taliyah. Sesungguhnya naqa' tersebut dikira juga sebagai haid. Naqa' yang diapit oleh dua darah ni tadi. Beberapa hari keluar darah, lepas tu berhenti, lepas tu keluar balik. Maka yang berhenti itu pun dikira juga sebagai hukum haid. Dengan syarat an la yujawiza majmu'ul jima'i ma'an naqa'i 15 yawman. Hendaklah tidak melebihi keseluruhan darah yang keluar itu dengan dicampur sekali dengan naqa' tu tidak lebih 15 hari. Contoh, 2 hari keluar darah, 5 hari berhenti, lepas tu keluar balik 2 hari. Maka 2 campur 5 campur 2, berapa? 9. Maka masih dalam 15. Maka
nakak yang 5 hari ni tadi dikira sebagai haid juga sebab diapit oleh dua tadi. 4 hari darah kan, 2 hari pertama, 2 hari yang terakhir. 5 tengah-tengah tu berhenti. Maka 5 campur 2 baru 9. Masih dalam fatrah 15. Maka dikira semua tu juga haid. Nakak tu pun kira haid sekali. Itu syarat pertama dia. Bila dicampur semua sekali tidak melebihi 15 hari. فإن جاوز 15 وكان متصلا بدم قبله فهذه امرأة مستحاضة في الحيض اختلط حيضها بطهرها فترد إلى إحدى صور المستحاضة في الحيض. Ini cerita kalau lebih 15. Kalau lebih 15, tadi kita kata tak lebih 15. 2 hari keluar, 5 berhenti, kemudian 2 hari balik keluar, lepas tu berhenti habis, tak ada lagi dah keluar-keluar. Maka 2 darah, 2 pertama darah, 2 terakhir sekali pun darah, tengah-tengah tu berhenti 5 hari, campur baru 9. Maka semua tu dia hukum haid. Haid dia 9 hari. Tak 5 hari tak keluar darah, 5 hari tu pun dia haid juga. Haid secara hukmi dia panggil. Sebabnya dia apit begitu. Itu kalau tak lebih 15. Sekarang ni masalah berlaku lebih 15. Contoh, mula-mula tu keluar 7 hari. Lepas tu berhenti 5 hari. Lepas tu keluar balik 7 hari. Maka kalau ikut betul, 7 campur 5 dah 12. 12 campur lagi 7 dah jadi 19. Dah lebih 15 hari. Bila dah lebih daripada 15 hari ni, maka jelas kat kita orang perempuan tu dah berlaku istihadah. Dia dah duduk dalam keadaan istihadah. Istihadah ni berlaku bila? Bila darah tu keluar lebih daripada 15 hari, maka berlakulah istihadah. Habis kita nak hukum macam mana tu yang berhenti tengah-tengah tu tadi? Yang berhenti 5 hari tengah-tengah tadi. 7 yang pertama keluar darah, lepas tu 5 berhenti, lepas tu keluar balik semula 7. Maka lihat 7 ke tidak. Kalau bersambung, maka kita akan lihat salah satu daripada 7 jenis orang perempuan yang istihadah. Tak syarah macam tak lah. Macam tak faham. Kalau syarah sekarang takut banyak. Mudah cerita beginilah. Kita sikit-sikit lah. Kalau dia dah keluar 7 pertama, kemudian berhenti 5 hari, dan tu keluar balik semula 7 yang kedua. Jadi 7 yang kedua tu, dia dah campur dah tu. 2 hari dia yang pertama masih lagi nampak dalam 15. Kemudian 5 hari dia yang terakhir yang selepas daripada tu, dia dah keluar dah daripada 15. Had 15 tu dia dah terkeluar, dia dah terlebih ke situ. Jadi macam mana kita nak hukum? Lihat kepada keadaan perempuan itu. Jika tamyiz di situ, contoh 7 yang pertama tadi hitam, tapi 7 yang kedua ni merah, maka pada ketika itu hukum darah haidnya hanyalah 7 sahaja. 5 nakak tadi, 5 tu suci. 7 yang kedua selepas tu, semua tu istihadah. Sebab apa? Sebab tamyiz. 7 pertama hitam, 7 yang kedua tu merah. Maka hitam lebih kuat daripada merah. Itu satu keadaan. Keadaan yang kedua, apabila sama warna darah, merah dan juga merah. 7 pertama pun merah, 7 kedua pun merah. Tengah-tengah tu ada senggang 5 hari. Maka macam mana nak hukum? Tengok pada adat. Adat perempuan tu biasanya bulan-bulan sebelum berlaku yang bingung macam ni, bulan-bulan sebelum tu dia punya darah haid dia berapa? Sebelum ni dia punya darah haid dia 7 je Ustaz. Maka 7 pertama tu saja haid. Yang lain tu semua suci, ada darah istihadah. Sebab dia kira pada adat. Boleh juga dia kira pada adat ke situ. Dia tengok keadaan, dia tengok 7 jenis orang perempuan istihadah tu. Dia termasuk dalam jenis yang mana satu. Ada jenis dia boleh ikut tamyiz
tamyiz. Ada jenis tak boleh dia kena ikut adat. Ada tu pula berlaku bingung. Tak ada adat. Adat pun lupa dah. Tak dapat nak beza dah. Tamyiz tak boleh buat, adat pun dah tak ingat. Dia tak ada adat sebelum. Sebab dia apa? Bau mubtada'ah. Contoh. Mubtada'ah. Dia belum ada tempoh lagi pun. Maka dia punya haid dia walaupun keluar 7 hari lepas tu berhenti 5 hari, lepas tu keluar lagi 7 hari. Maka dalam bab yang jenis macam ni, dikira orang perempuan tu istihadah dan dia tu mubtada'ah. Baru duduk lagi, dia duduk. Dia belum ada tempoh lagi. Dia belum ada tempoh adat nak dirujuk, belum ada. Sebab dia ni first time dia keluar. Dah lah first time keluar, berlaku bingung macam ni pula. Maka ulama' dihukumkan bahawa haid dia sehari saja. Lain tu semua istihadah. Itu panjang lebar nanti kita masuk. Nanti kejap ni ada soalan-soalan ni. Jadi tak apa, kan kita jawab. Itu jika ittisal. Wa amma iza lam yatasaddamu bidamin qablahu fa inna hadhihi al-mar'ata 'alayha baqiyatu tuhrin fatukammila baqiyata tuhri wa ma zada fa huwa haidun jadi. Ini jikalah darah tersebut tidak sambung dengan darah yang pertama, yang awal yang keluar, mana tidak ada berlaku penyambungan itu. Dengan maksud dia berhenti tu, dia berhenti campur dengan darah pertama, kemudian keluar balik darah yang kedua tu, telah cukup dia punya tempoh 15 hari suci. Contoh macam ni, dia keluar darah 7 hari tamu. 7 hari tamu. Darah. Lepas tu dia berhenti. Dia berhenti dekat situ 5 hari. Dia berhenti 5 hari. Dia berhenti 5 hari. Kemudian keluar balik semula 1 hari. Keluar balik semula 1 hari. Kemudian berhenti dalam 15 hari. Kemudian keluar balik. Kemudian keluar balik darah tersebut. Maka macam mana nak dikata ini 7 hari pertama tu haid tu confirm. Kemudian 5 hari tu berhenti. Kemudian keluar balik semula sehari. 7 campur 5, 12. Campur 1, 13. Maka ke-13 hari semua tu dikira sebagai hukum haid. Kemudian berhenti darah tu tadi. Berhenti darah 15 hari. Kemudian keluar balik semula darah. Selepas dah berhenti 15 hari, dia keluar balik semula darah yang baru. Maka darah yang baru itu dikira sebagai darah haid yang baru. Sebab apa? Sudah ada suci 15 hari tengah-tengah. Bila berlaku darah last sekali keluar, kemudian berlaku suci 15 hari, maka darah yang keluar selepas daripada itu dikira sebagai haid yang baru. Wa mazada fa huwa haidun jadi. Tu. Okey. Yang syarat kedua, an la yanqusa majmu' dima'i an aqallil haidhi. Fa idza naqasa majmu' dima'i an yawmin wa laylatin fa hadza damu fasadin wa istihadatin. Ini syarat yang hampir serupa yang kita sebut sebelum ni tadi, iaitu jumlah darah-darah yang keluar tu tadi mestilah tidak kurang daripada 24 jam. Kalau dah dicampur jam-jam tu pun, hari pertama keluar 2 jam, lepas tu berhenti, lepas tu besok keluar lagi 3 jam, lepas tu berhenti, lepas tu besok keluar, lepas tu keluar lagi beberapa jam, tu berhenti. Campur, tak cukup lagi pun 24 jam. Kan ada keluar berhenti macam tu kan. Maka bila campur yang darah-darah yang keluar tu tak cukup 24 jam, maka dikira istihadah. Semua tu istihadah. Tapi kalau dicampur cukup 24 jam, maka dia jadi haid.
Habis yang berhenti-berhenti tadi pun dikira haid juga. Tu syarat yang kedua. Syarat pertama tadi, campur darah dan juga naqah masih lagi dalam 15 hari. Syarat kedua, darah-darah tu tadi semua dicampur. Darah tu dicampur memang telah mencukupi minimum haid, iaitu sehari semalam. Itu syarat tadi. Itu syarat dia. Dia ada dua syarat dekat situ. Dua syarat dekat situ. Nak tiba naqah tu tadi boleh dikira sebagai haid juga apabila masih dalam 15 hari. Berlaku naqah tu dalam 15 hari, maknanya dicampur-campur darah, kemudian naqah, kemudian darah balik semula, bila dicampur masih dalam 15, maka dikira semua tu ialah haid. Naqah tu pun haid juga. Yang kedua, darah-darah yang dicampur-campur ni tadi telah mencukupi sekurang-kurangnya 24 jam. Kalau dicampur darah yang itu sekalipun tak cukup 24 jam, maka dikira istihadah. Naqah tu suci. Naqah tu suci dah lah tu. Itu tak ada jadi haid tu. Gitu. Wa ilaika amsilatan taqdiyatan lima taqaddama, dan adanya contoh-contoh untuk kita nak taqdiyah. Ada 4 contoh. Kita tengok satu-satu, insya-Allah. Ni takdiran ni. Contoh dia, law ra'at salasata ayyamin daman wa qata'a. Antum kena ambil antum tak kosong, buat garis timeline, garis gitu. Hari pertama sampai hari 3 keluar darah. Kemudian berhenti. Summa ja'aha ba'da zalika fil 'ashiri. Kemudian hari ke-10 datang lagi. Maksudnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga darah. 4, 5, 6, 7, 8, 9 naqah. 10 keluar balik semula darah. Wang qata'a, dan kemudian selepas hari 10 tu berhenti. Fasalasatu ayyamin ula wal 'ashiru haidun bila khilafi. Adapun 3 pertama dengan hari yang ke-10 tu, 3 hari pertama dengan hari yang ke-10 tu, itu haid, itu tak khilaf. Dan naqah tengah-tengah tu daripada hari ke-4 sampai hari ke-9, allazi bainahuma haidun taba'an lahuma 'alal azhar. Dan dia jadi haid mengikut kepada yang darah yang diapit ni tadi. Darah yang jadi pengapit tu, iaitu 3 hari pertama dengan hari ke-10 tu, maka naqah daripada hari ke-4 hari ke-9 tu pun dikira sebagai haid juga, kerana tabi'an, mengikut yang tu tadi. Itu pada zahir, li'annahu tawaffarat fihi syurutu haitsu kana majmu'ud dima'i zahidan ala yaumin wa laylah wa kana zalika kulluhu fi dhimni 15. Kenapa kita kata juga naqah tu sebagai haid juga? Kerana bila kita tengok dia telah mencukupi syarat, iaitu masih dalam lingkungan 15 hari, dan darah yang 3 hari dan hari yang ke-10 tu tiba cukup 24 jam. Pada zahir begitu. Pada zahir dia begitu. Maka naqah tu pun dikira juga sebagai hukum haid. Misal usani, tengok contoh kedua. Law ra'at fi yaumin 6 sa'atin wa qata'a. Dan jika seorang perempuan tu melihat pada hari pertama dia hanya keluar 6 jam. 6 jam darah. Pada satu hari, mana hari pertama lah, ketika hari pertama, 6 jam saja darah keluar. Wa qata'a, kemudian putus. Summa fil yaumil khamis. Kemudian pada hari yang kelima, ra'at 10 sa'atin daman wa qata'a. Dan dia lihat 10 jam. Pada hari kelima keluar 10 jam, lepas tu berhenti. Fal jami'u damu istihadatin. Dan keseluruhan darah yang keluar ni tadi pada hari pertama yang 6 jam dan hari kelima tu 10 jam, semua tu dikira sebagai
sebagai istihadah. Kenapa? Lianna majmu'al ima'i naqasa 'anil yawmi wa laylatin. Kerana bila dicampurkan dua darah ni tadi, darah hari pertama 6 jam, darah hari kelima 10 jam. 10 campur 6 baru 16. Bila 16 tak cukup lagi 24 jam, maka darah tu semua istihadah. Yang berarti tengah-tengah hari kedua, hari ketiga, hari keempat kan naqah. Naqah pada hari kedua, hari ketiga, keempat itu suci. Itu tak ada khilaf kat situ. Baik. Misalus salis, tengok contoh 3. Lau ra'at sab'ata ayyamin kaman wa qata'a. Jika seorang perempuan terlihat 7 hari darah, kemudian putus. Thumma ja'a hadamu fisadisa asyara wa sabi'a asyara wa qata'a. Kemudian dia melihat pada hari yang ke-16 dan hari ke-17 keluar bersemua darah. Lepas tu berhenti. Padamul awwalu haidun. Adapun darah yang fasa pertama tadi haid, iaitu 7 hari pertama tu haid. Wala yakunu naqa'u haidan. Dan naqa' tu tidak dikira sebagai haid. Kenapa? Sebab dia wasadisa asyara wasabi'a asyara tuhran qat'an. Kerana pada hari ke-16 dan hari ke-17 keluar darah sekalipun, qat'i kita kata tu suci. Mana istihadah lah situ, istihadah. Sebabnya memang dah lebih daripada 15. Masuk hari ke-16 keluar juga darah, maka hari ke-16 itu sebagai istihadah. Suci dah tu, dia berumpama pada hukum suci kan. Jadi naqah yang tengah-tengah, iaitu hari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tu, hari 7 sampai hari ke-15 tu kan naqah. Jadi naqah dia tu tidak dikira sebagai haid. Kenapa? Kerana darah yang selepas dia tu hari 16, hari 17. Sebab dia dah keluar daripada 15 pertama. Li'anna naqa'a lam yakun baina damai haidin. Dan kerana naqah itu tidak berlaku dalam diapit oleh dua darah haid. Dia bukan diapit. Sebabnya darah yang kedua itu bukan haid. Darah pertama je haid. Maka tidak ada apitan dekat situ. Maka naqah itu terhenti. Wa innama yakunu baina damai haidin fi khamsah asyara wa hadza laisa illa 15. Wa innama yakunu baina damat hafid. Kerana naqah tu berlaku di dalam 15 hari pertama, dan bila naqah tu dicampur dengan 7 pertama tu dah cukup 15. Kemudian keluar pun semua darah yang selepas tu hari ke-16. Maka 16 tu tak dikira darah. Maka naqah itu memang dah suci lah, tak suci. Itu tak jadi masalah. Itu contoh 3. Tengok contoh 4 lah. Misalun law ra'at 'asharata ayyamin wa qata'a. Jika seorang perempuan lihat 10 darah, 10 hari darah. 10 hari darah. Kemudian berhentilah. Summa ja'a haddamu ba'da samaniyati ayyamin min qita'ihi. Wastamarra sanai asyara yauman wa qata'a. Ini antum kalau tulis ni, apa ada tulis tu? Okey. 10 hari pertama keluar darah. Lepas tu berhenti. Lepas 8 hari berhenti, keluar balik semula darah. Mana darah tu keluar pada hari yang ke-19. 8 hari dia berhenti. Summa ja'a hadamu ba'da samaniyati ayyam. Samaniyah 8 kan? Samaniyati ayyamin min qita'ihi. Selepas dah berhenti 8 hari, kemudian keluar balik semula darah. Keluar balik semula darah. Dan darah yang keluar balik semula tu istamarra, berterusan selama 12 hari. Maknanya darah yang keluar pada hari yang ke-19, 19, 20 tu, 19, berterusan pula 12 hari.
wal asyaratul ayyamil ula haidun. Adapun 10 hari pertama tu haid, itu tak ada pelik. Itu tak jadi pening. Tu tak jadi pening. Tu confirm lah tu. 10 hari pertama tu haid. Kemudian dia kata wa ammal isna asyara yawma damun fala yumkinu ja'luha haidun. Adapun 12 hari yang keluar selepas daripada dah suci 8 hari itu, keluar balik seluruh 12 hari, maka 12 hari yang seterusnya itu tak boleh kita nak kata hukum haid terus. Kerana dia ihtimal, kerana dia ada campur kat situ. Wa innama hadzal mar'atu 'alaiha baqiyatut tuhur. Sesungguhnya perempuan tu dia kena mencukupkan sucinya dulu. Fatukamilu baqiyatat tuhuriha wa ma zada yakunu haidan jadidan. Dan dia kena sempurnakan baki suci dia dulu. Mana dia 8, kena tambah lagi 7 dulu. Kan 10 pertama keluar darah, itu haid confirm. Lepas tu 8 berhenti, 8 hari berhenti. Okey. Kemudian keluar balik semula 12 hari. Maka 8 hari berhenti ni berhentilah. 12 hari yang seterusnya tu tak boleh kita nak turun hukum haid. Sebab dia baru berhenti 8 hari. Dia kena cukupkan dulu 15 hari campur dengan yang 8 ni. Kerana 8 kena cari lagi 7 hari nak cukupkan 15. Maka kira 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kan? Jadi yang tu ialah istihadah. Kenapa istihadah? Kerana nak mempercukupkan suci 15 hari. Nak kena campur dengan yang 8 dah suci tadi, kena campur lagi 7. Padahal 7 tu keluar darah dah tu. 7 yang tu keluar darah sebabnya dia dalam 12 tu. Boleh faham tak? Nampak tak situ? Sebab tu anak minta antum tulis tu, buat timeline. Timeline di situ. Kalau dulu anak ajar dulu, buat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9, 10 sampai 30. Buat benda ni berlaku dalam 13 hari je ni. 10 pertama right. Itu maknanya ada darah sampai 10. 10 tu itu haid. Sebabnya memang tak ada masalah dalam itu. Kemudian 8 hari suci, 11, 12, 13 sampai 18 pangkah sebab tak keluar darah, itu suci. Lepas tu 19, 20 sampai 30 semua tu right. Sebab apa? Semua tu keluar darah. Cuma darah yang daripada 19 sampai 30 tu kita tak boleh nak hukum kata tu haid terus. Sebabnya dia suci baru 8 hari. Dia kena cukupkan 15 itu, baru selepas tu dikira sebagai haid. Jadi 18 tadi, 8 tu tadi kan, 8 hari suci tu, dia kena tambah lagi 7 hari. Makna dia 8 hari itu dah bersih. Hari pada 18 sampai 18 hari bulan bersih. 19, 20, 21, 22 sampai 25 itu istihadah. Kenapa istihadah? Nak mempercukupkan 8 yang tadi. Maka hari yang ke-26 tu kan ada darah, dia termasuk dalam 12 hari tu kan. Maka hari yang ke-26 tu dikira sebagai haid yang baru. Ini dia panggil baqi atau tuhur ni. Maka jadi haid yang jadid. Fa fi hadhihi al-mas'alah ta'khudhu min ad-damil jadid sab'ata ayyamin dama fasadin takmilatan li aqalli tuhri baina haidatain. Sesungguhnya pada masalah ini kita ambil 7 hari daripada darah yang baru tu. Sebab darah yang 12 tu tadi kita ambil 7 hari daripada dia untuk nak mempercukupkan tempoh suci yang 8 hari itu. Wa ma baqiya wa huwa al-khamsatu ayyamin haidun jadid. Adapun baki selepas daripada yang 7 tu tadi kan ada 12, kita ambil 7, tinggal 5. Maka 5 yang baki itu dikira sebagai haid yang baru. Tulis dalam timeline tu memang nampak
saja. Nak nampak lagi, tulis nombor. Buat nombor macam kalender. 1, 2, 3 sampai 30. Ada yang buat jadual. Barakallah. Siapa buat Asma? Okey, Asma, present sikit tengok. Fadhali. Kita bincang lah ni. Ni dah boleh buat sesi soalan dah. Anda buka kat telefon ni. Nak tengok. Walau betul lah. Kalau kat laptop, boleh nak flash screen sikit. Okey, baik. Itu contoh pertama. Tengok contoh kedua pula. Contoh kedua pun betul. Tengok jadual contoh ketiga. Keluar 7 hari. Itu suci 8 hari. Hari ke-16, hari ke-17 keluar balik semua darah. 2 hari istihadah. Betul. Tengok pula contoh yang seterusnya. 10 hari pertama haid. 8 suci. 7 hari itu istihadah sebab nak cukupkan 15 hari suci. Okey, kemudian 5 hari yang selepas itu kitaran haid baru. Betul? Okey. Barakallahu fiik. Betul dah tu rajah tu. Terima kasih. Terima kasih, tolong buat apa tu? Tolong buat jadual untuk tu. Okay. Terima kasih Asma. Tolong buat jadual. Betul dah tu. Jadual yang Asma buat tu betul dah. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok dekat jadual tu. Dia dah buat dah bagus dah. Okay, ada beberapa soalan. Kita buka tu kan. Walaupun dah gosok mata dah ni. Itu lah. Kalau tak kek ni boleh tolong jawab ni. Ini di sini. Ada. Tafadhal, siapa nak tanya soalan? Ustaz, untuk yang yang kalau nakak tadi kan, yang masa mula-mula tu Ustaz, kan kalau sepanjang tempoh nakak tu kayaknya dia yang tak ada khilaf antara mazhab Syafi'i tu kayaknya boleh semayang semua kan. Kayaknya yang tu kalau seandainya dia keluar darah, lepas tu dia nakak, lepas tu dah tak keluar darah lah, itu memang tak ada khilaf lah, nakak tu suci lah. Dan masalah yang kedua tadi, kalau dia nakak tu diikat antara dua darah, macam dia pertama keluar, lepas tu nakak, lepas tu keluar darah. Lepas tu kalaulah perempuan tu situasi dia yang macam yang kedua tu, dia diikat dua darah, cumanya contoh dia keluar darah katakanlah 7 hari, lepas tu hari yang ke-8 sehingga hari ke-10 contohlah, hari ke-8 tu dia start tak keluar darah dah. Dan dia anggap bahawa pada hari ke-11 nanti tak keluar darah dah. Sebabnya dia confirm lah, dia tahu kan pada hari 10 nanti akan keluar darah, tidak. So dia anggap hari ke-8 dia nakak suci lah. Lepas tu dia buat solat semua, lepas tu contohlah dia buat solat, puasa ataupun dia bersetubuh dan semuanya. Tiba-tiba hari ke-11 tu dia keluar darah. Sedangkan kita
kita hukumkan nakak tu sebagai haid. Tapi disebabkan dia kan tak tahu pada hari 11 dia akan keluar ke tidak, dan dia buat ibadah-ibadah itu sebagainya pada hari tu. So macam mana dengan ibadah itu? Okey. Kalau yang berlaku memang macam tu lawan. Hari ke-8 tu bila nakak, dia mandi, puasa, solat macam biasa. Kalau apa ni ada hubungan dengan suami, okey. Tak ada masalah, tu tak dosa. Sebab dia memang suci. Pada praktikal yang berlaku, mana dia tahu hari ke-11 semua. Betul dah tu apa yang Wan dekat ni. Hari ke-8 dia berhenti, 9 berhenti, 10 berhenti. Hari ke-11 keluar balik. Bila keluar balik semula, barulah dia tahu, baru boleh kita hukum 8, 9, 10 tadi haid. Tapi dia dah buat ibadah-ibadah tadi, sah. Semua ibadah tu sah. Cuma dari sekian banyak ibadah yang dia buat dalam 3 hari ni tadi, satu ibadah saja yang dia kena qada balik, iaitu puasa. Walau dia dah puasa pun dalam 3 hari ni, tetap bila dia dah keluar hari yang ke-11 keluar darah balik semula, jadi 8, 9, 10 tadi dikira sebagai hukum haid. Barulah dia tahu sebenarnya 8, 9, 10 tu haid. Cumanya nakak lah tu. Cuma ketika tu tak turun darah, maka dia tak turun darah, dia mandi macam biasa. Itu tak ada masalah betul. Itulah praktikal dia sebenarnya. Praktikal situasi yang berlaku sebenarnya, bila masuk pada hari ke-8 tengok dah berhenti darah, maka dia pun mandi. Itu betul dah tu. Sampai 10 hari ke-11 pun berhenti darah. Maka semua ibadah yang dia buat dalam 3 hari tadi sah belaka semua. Kalau dia puasa, tawaf, setubuh ke ataupun dia solat sebagainya, semua sah. Tak dosa pun. Dia buat tu tak dosa pun. Sah semua. Cuma puasa sahaja yang dia kena ganti semula. Kenapa kena ganti semula? Kerana selepas dah keluar hari ke-11, baru dia tahu yang dia 8, 9, 10 tadi sebenarnya nakak, bainan dan maini. Maka dikira sebagai haid. Dia tahu tu kemudian. Maka dia dah puasa dulu dah tadi. Puasa yang tadi tu tetap juga kena ganti kerana dia diibaratkan sebagai puasa dalam keadaan haid. Ibarat saja pada segi hukum. Tapi praktikal dia puasa tadi memang dalam keadaan tak ada darah. Begitu. Tapi dari segi hukum dia kena ganti semula. Itu akan kita syarah lah. Banyak lebar ada dalil dia dekat belah belakang ni. Dekat belah belakang ni. Cuma secara umum tu begitu. Apa yang orang sebut itulah praktikal yang sedang berlaku. Maka orang perempuan bila berhenti darah, tengok masukkan kapal pun putih dah, tak ada apa-apa, tu kena mandi. Itu tak ada khilaf, betul lah. Itu dia maksud tak ada khilaf tadi. Berhenti. Bila berhenti tak ada khilaf, maka terus mandi, puasa, solat, itu biasa, tak ada masalah. Tapi lepas tu keluar darah balik semula. Bila keluar darah balik semula, tengok darah yang keluar fasa kedua ni masih dalam 15 hari tak daripada fasa pertama tadi. Kalau dicampur masih dalam 15 hari lagi. Bila masih lagi dalam 15 hari, maka nakak tu dikira sebagai haid. Betul. Kalau darah yang kali kedua tu keluar, bila ditengok campur dengan yang hari pertama, yang kali yang pertama, dah terlebih daripada 15. Bila dah terlebih daripada 15, macam contoh yang nombor 4 yang kita buat tadi kan, dia keluar pada hari yang ke-19. Sebab dia dah suci 8 hari. Jadi dia keluar pada hari yang ke-19. Maka hari ke-19 tu tak terlebih daripada hari 15. Maka hari yang ke-19 tu dia istihadah. Maka nakak tu tak ada dihukum sebagai edah. Memang nakak tu suci. Gitu. Itu praktikal yang berlaku. Tengok, dia dicampur tu masih dalam 15 tu dia dah terlebih. Okay? Jadi nampak ada tu rasa makin jelas dah rasa. Allah Ta'ala alam. Ada soalan lain? Ada yang mau tanya lagi? Ustaz, ada satu soalan lagi. Kalau macam contoh keempat kan, kalau lah
situasi dia macam ni. Contohlah daripada hari 1 hingga ke 7 dia keluar darah. Hari ke-8 hingga ke hari ke-12 katakanlah dia tu nakak. Kemudian hari ke-13 hingga ke-20 tu dia keluar darah. So hari ke-13 ke-20 tu Ustaz, kita darah tu diiktiraf sebagai darah istihadah kan? Dia bukan darah haid kan? Bukan. Kenapa istihadah? Sebab 13 sampai 20 itu dia istimrar. Kan ada yang kita istimrar tadi kan? Dia muttasilan. Muttasilan. Bila dia muttasilan macam tu, maka dia ada istihadah, ada haid. Bila ada istihadah, ada haid, macam mana? Dia lihat keadaan orang perempuan tu salah satu daripada 7 keadaan perempuan yang istihadah. Tengok dia muqtada'ah mumayyizah ke, muqtada'ah ghairu mumayyizah ke, muqtadah mumayyizah ke, muqtadah ghairu mumayyizah zakiran waqtan wala qadran zakiran qadran wala waqtan, ataupun muqtadah nasiyah kilahuma ataupun mutahayyirah. 7 tu. Tengok dia punya keadaan di situ. Maka di situ boleh tunjuk hukum. Boleh kita dapat hukum. Okay? Boleh Wan? Jelas? Boleh. Secara umum dia macam yang Wan tadi hari 13 sampai 20 tu kan dia bersambung. Bila dia mutasid istimrar macam tu, maksud dia ada separuh masih dalam awal 15, lepas tu bercampur pula dengan selepas 15. Jadi 13 sampai 20 tu kan ada campuran kat situ, maka dia dah jadi orang perempuan tu beristihadah, di keadaan istihadah. Bila macam tu dia jadi mustahadah tu, kita nak hukum macam mana? Tengok salah satu daripada 7 keadaan orang perempuan yang istihadah. Tengok dia muqtadah ke, muqtada'ah ke, tengok mumayyizah tak mumayyizah, tu semua. Tapi nak selesai masalah macam tu, orang perempuan diingatkanlah kepada semua. Walau antum sekarang ni normal, itu biasa. Maksudnya tidak ada berlaku yang pelik-pelik. Maksudnya setiap bulan macam biasa, okey je. Tak ada berlaku, tak menentu tu kan. Macam biasa. Bila berlaku yang macam biasa tu, jangan rasa benda tu biasa. Jangan comfort. Tetap juga antum kena tatabuk, kena tengok, terutama yang awal lah. Kena cek betul-betul. Walaupun Ustaz setiap bulan keluar kumpul, betul. Tapi mungkin satu ketika nanti Allah Ta'ala takdir berlaku masalah yang pening-pening macam yang Wan sebut tadi. Hari 13, hari 20 sampai 20 keluar mesti darah. Tadi dah 7 dah hari. 8, 9, 10, 11, 12 berhenti. Lepas tu 13 keluar mesti darah. Ingat nampak bainan damai ni. Rupa 13 tu keluar lagi, 14 keluar lagi, 15 keluar lagi, 16 keluar lagi. Sambung pula rupa sedang. Anak jadi memang. Bila berlaku jenis macam tu, pada ketika tu kita akan rasa menyesal ni kenapa aku tidak tatabuk daripada yang lama. Sebab nak selesaikan masalah seperti mana yang Wan sebutkan tu tadi tu, dia tak boleh tidak, kunci utama dia orang perempuan tu kena ingat haid dia yang terakhir sebelum ni. Kalau dia ingat haid dia yang terakhir sebelum ni, itu masalah. Itu masalah dari situ. 70% dah bersettle, ada masalah. Kemudian dia kena ingat, dia kena tengok pula yang kali ini punya yang 7 hari pertama keluar tadi tu warna dia macam mana pula. Tamis tak tamis. Itu lagi 30% lagi nak selesaikan masalah. Tapi yang penting tempoh dia yang lama tu, yang bulan sebelum tu yang paling last dia hit bila. Bulan 10 kau mungkin 2 bulan 10 tu. Mana yang terakhir sama dengan anak sedih tak menentu akan ada yang terakhir keluar, yang sebelum ni keluar, last sekali keluar berapa hari dia terakhir. Kalau dia kata dia ingat 7, 8, 6, 5 ikut orang lah.
3, 4, 2, 1, 15, 4. Tak, dia tuan saya dia dulu, dia jadi sebagai rujukan. Itu rujukan yang paling pakai adat. Adat tu kena ikut adat sebelum. Kalau ada sebelum pun lupa, tapi semua tak boleh nak beza, dia jadi mutakhirah. Itu yang jadi bengok kan. Itu yang macam ada sahabat kita tanya sebelum ni. Awak tanya sebelum ni. Tak ingat, dia tak tahu apa pun dah. Sebab tak belajar, tak apa sebagainya. Itu dia akan jadi mutakhirah. Jadi mutakhirah, jadi berat lah, dia jadi berat. Orang yang menghadapi itu rasa lebih berat. Sebab apa? Kita tak rasa. Kita tak rasa seperti mana dia rasa. Jadi kita tak boleh nak tengok darah tu macam mana. Maka 40 lebih. Tanya soalan. Darah tu tak menentu arah. Tak tentu arah. Tak tahu lah sebab apa. Mungkin dia ada dekat pos waktu. Tak tahu lah. Sebab kejap keluar, kejap keluar. Lepas tu bila kita tanya, dia punya tempoh terakhir saya pun tak ingat dah. Sebabnya memang benda ni dah berlaku 2 tahun dah tak tentu. Ya Allah. Tapi macam mana nak settle? Lala sekarang ni kita iktibar sebagai mubtada'ah ni semula. Subuh dia tetap buat daripada awal balik. Buat daripada kira daripada awal balik. Cuba dapatkan balik. Maksudnya ibarat macam budak umur 9 tahun balik dia. Ibarat sebelum dia tak pernah haid. Ibarat kena buat macam tu. Dia dapat balik semula tempoh dia. Untuk dia nak berpegang. Jadi tempoh darah yang terakhir last sekali keluar tu jangan dilupakan. Kalau lupa itu salah besar. Salah besar. Allah tak. Ini apa ni? Raja anak semua. Aduh, saya cakap bahasa sini pula. Raja anak sebut dia ada apps dia. Ada apps dia boleh tengok apps yang boleh tanda dia. Dia kena buat diary tape dia. Ada apps dia boleh pakai telefon tanda. Hari ni keluar, besok tak keluar hari ni berapa jam. Boleh catat. Benda tu boleh catat. Ada apps dia. So akhwat semua kena ni lah. Kena ambil berat betul-betul benda tu. Sebab dia melibatkan ibadah tu. Allah Ta'ala alam. Ada berapa lagi soalan? Kalau tak, kita bagi sisi untuk akhwat lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mak, selamat. Saya tanya Ustaz, yang ni nakak kan wajib solat Ustaz kan? Yang nakak. Contoh kalau dia dah tahu dah memang dia akan nakak 3 hari je. Selepas tu hit balik. Maknanya dia kena kodok balik. Contoh kalau dia dah tahu pattern tu untuk next month, saya ada dengar ada kata khilaf, ada kata boleh tak solat tu sebab dia dah tahu tu nakak. Ada pula kata kena solat juga. Yang satu yang betul. Kita ambil ihtiyat Mak. Ambil ihtiyat dulu. Maksud dia bina atas yakin. Bina atas yakin ni macam mana? Kalau memang dia dah tahu dah memang pattern dia macam itu, jadi tak perlu solat nak apa. Tak dosa lah macam tu. Sebab dia dah biasa dah pattern dia memang macam tu, keluar darah ni macam tu. Tapi kalau itu berlaku first time, maka ihtiyat dia ambil solat dulu. Buat solat macam biasa dulu. Sebab dia belum tahu lagi pattern dia. Gitu. Tak salah pun. Dan naqaq baina damaini ni pun ada sebagai ulama mazhab itu Syafi'i pun hukum suci. Itu dia ada khilaf lah. Qaul lafzi, qaul sakhfi tu kita kata. Ada istilah-istilah ni lah. Al-qaul bil lafzi, al-qaul bis sakhfi. Khilaf antara Ibn Hajar dengan Imam Rabi. Bagian ambil suci terus. Naqaq ni suci, dia tak jadi haid. Orang kata dia jadi haid. Tu khilaf pada sakti dengan lafzi. Tapi hikmah dia macam mana? Hikmah dia ialah memudahkan untuk orang perempuan mengerjakan ibadah umrah dan juga haji. Itu salah satu hikmah yang anda memang tengok depan mata sendiri. Benda tu. Iaitu ini satu tambahan lah, noktah tambahan faedah untuk itu, terutamanya akhwat mana yang dapat pergi umrah tu kan. Bila sampai
perjalanan pergi umrah, tiba-tiba keluar darah haid. Lepas dah berihram di Bir Ali tu, keluar darah haid. Ini berlaku ketika nak tahun 4, ada rombongan akhwat dapat pergi tunaikan umrah kan. Melalui inilah adalah doktor kita di Jamiah bantu. Jadi diorang dapat pergi 4 buah bas masa tu. 5 buah bas budak Malaysia pergi. 1 bas tu budak lelaki, 4 lagi tu budak perempuan. Penuh bas 4 buah bas tu. Tak apalah, dia orang pergi kan. 5 buah bas ramai-ramai pergi masa tu. 200 orang kan, 1 bas tu 40 orang. Baik. Dalam kalangan akhwat tu adalah 2-3 orang berlaku masalah. Bila diorang dah miqat dekat Bir Ali, lepas dah miqat dalam perjalanan antara Bir Ali sampai ke Mekah tu kan dalam 450 km. Jadi 100 km. Tahu? Dah panjang 9 jam. Jadi dalam perjalanan tu ni adalah beberapa orang yang keluar darah haid. Bila keluar darah haid macam mana nak buat? Padahal dah niat ihram lah. Kalau niat bersyarat, boleh terus tahlul. Masalah sekarang ni terlupa niat bersyarat. Bila terlupa niat bersyarat, macam mana nak buat? Jadi, sebabnya orang haid tak boleh masuk masjid. Tawaf pun tak boleh. Sebab tawaf kan wajib kena suci. Maka, anda cakap pada dia, Adun sampai ke Mekah, cari farmasi dulu. Paksa cari farmasi dulu. Beli ubat tahan haid tu. Orang sana panggil Habbatun Nur. Beli ubat tu, makan. Bila makan, darah dia berhenti. Ikutlah dia punya cara makan dia, dia ada beberapa jam tu. Ada yang mula-mula tu kena lepas 3 jam makan. Lepas 3 jam makan. Lepas tu dia ada selang. Dia ada kekuatan, dia ikut kekuatan ubat tu kan. Tanya dululah orang puasi tu macam mana. Dia akan ajaklah cara makan. Jadi dia pun makan. Bila dia makan, dia tunggu 2 hari sampai dekat Mekah, dia tak tahlul pun. Dia kena tunggulah 2 hari tu. Dia tak dapat nak tahlul. Kalau dia tahlul, dia kena bayar dah. Dia tahlul tu dia kena bayar sebab dia niat tu bukan niat bersyarat, dia niat biasa, niat haji macam niat ihram biasa. Jadi dia pun makan ubat lepas 2 hari darah dia berhenti. Bila dia berhenti saja, anda ajarlah cara tu kan. Bila dah kata berhenti lepas makan ubat ni, berhenti saja, pasti berhenti. Maksudnya masukkan kapas, keluar putih, tak ada darah-darah lagi dah. Terus mandi wajib cepat-cepat, terus pergi turun Masjidil Haram, terus buat tawaf lepas. Lepas tawaf tu, sa'i kalau dalam haid tak ada masalah. Sah. Tawaf tu dia dapatkan tawaf tu je. Dapatkan tawaf tu je. Kenapa pula boleh jadi macam tu? Maka ini yang disebut macam Mas sebut tadi, itulah ilahnya kaul sakti dengan laki itu. Iaitu satu kaul mengambil kata naqah tu haid, satu kaul mengambil kata naqah itu suci. Maka pada bab masalah ni pakai kaul yang naqah itu suci. Kat situ. Boleh. Itu faedah lah. Faedah. Ada 2 ilah tadi. Sebab tu ilah Hati Rahmat tu. Ilah dalam umat aku ni satu rahmat. Ilah ulama tu rahmat bagi kita. Sebab dia banyak jalan keluar dalam masalah-masalah yang kita ada. Allah Ta'ala. Ada lagi kah soalan bersyabat kita bagi pada kawan? Allah Ta'ala alam.